Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ya, dengan senyuman kami buka Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami pada hari Jumaat yang penuh berkat, penuh rahmat ini. Sekali lagi bersama saya Farin Ahmad dan juga ini adik bongsu Wanita hari ini iaitu Adik Ushu. Adik Ushu, Izzati Syaira bersama kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Farin. Jawab terus salah. Baiklah, hari ini hari Jumaat, pastinya kepada kaum Adam yang mungkin menyaksikan kami di Wanita hari ini mungkin tengah bersiap-siap untuk pergi ke solat Jumaat. Selamat menunaikan solat Jumaat. Kami ucapkan berhati-hati di jalan raya. Maklumlah kita lagi beberapa hari kita nak sambut tahun baru Cina. Jadi kepada anda semua yang mungkin akan memandu dan sebagainya, terus berhati-hati di jalan raya dan jangan lupa juga untuk kunci rumah elok-elok. Dan kalau kita lihat sebenarnya di jalan raya di sekitar bandar ni, saya lihat dah makin berkurangan. Saya kira ramai dah mulakan perjalanan mereka pulang ke kampung maupun bercuti dan sebagainya. Seperti mana yang Syirah katakan tadi, berhati-hati dan pastikan semuanya selamat dan juga kesihatan diri jangan lupa untuk dijaga. Okey, baik, bercerita pasal rumah ni tadi, Syirah kata tentang rumah. Okey, ada sesuatu yang terkini ataupun baru saja dikongsikan mengenai rumah di mana ramai, saya faham ramai ingin membeli rumah, tetapi baru-baru ini adanya skim beli rumah sambung bayar. Mungkin itu boleh kongsikan dengan penonton kita ni, Syirah. Di mana kalau mereka yang nak membeli rumah ni kebiasaannya mungkin ada pelbagai isu, mungkin pinjaman dan sebagainya, dan mungkin ada juga yang tak mampu untuk membayar rumah mereka dan menawarkan skim sambung bayar. Okey, saya nak berkongsi kepada semua, Syirah, di mana situasi ini ataupun tawaran ini adalah tidak sah di sisi undang-undang dan sekiranya apa-apa terjadi anda tidak lindungi. Apatah lagi deposit anda, wang yang anda belanjakan dan sebagainya. Jadi berhati-hati mengenai pembelian rumah. Saya tahu semua nak rumah tapi beli dengan cara yang sah, Syirah. Baik, dan ini pula mengenai peminjam-peminjam di luar sana, ini ada satu berita baik buat anda semua, yang mana tiada kenaikan OPR. Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia semalam memutuskan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dan keputusan ini juga, Farin, katanya agak mengejutkan selepas 4 kenaikan berturut-turut. Betul. Jadi ini sebenarnya berita baik yang meredakan keresahan para peminjam yang membuat pinjaman kepada bank dan sebagainya. Dan kerana mereka risau, mereka sangat resah di mana kalau kenaikan OPR ini juga bermakna kadar bayaran bulanan ansuran mereka juga akan meningkat. Jadi tenang-tenangkan diri anda, ianya terus kekal. Dan bercerita tentang tadi pasal rumah, sekarang kita nak cerita pasal suri rumah. Dan buat suri rumah di luar sana, ini ada satu berita untuk anda semua. Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR yang mana pendaftaran telah pun dibuka sejak 1 Disember 2022 dan bayaran caruman sebanyak RM120 setahun secara in advance. Okey, jadi berita baik juga untuk para suri rumah. Jadi orang kata rebutlah peluang ini, ambil tahu tentang peluang seperti ini, dan sekiranya anda yang sedang menyaksikan juga seorang suri rumah, kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey, Syirah kata tadi kita beberapa hari saja lagi akan menyambut Tahun Baru Cina. Tetapi kalau Tahun Baru Cina ni sinonim dengan limau, sinonim dengan tahun ni tahun arnab. Apa lagi yang sinonim dengan tarian singa? Betul tak? Betul. Okey, tapi ada baru-baru ini ada satu tarian singa yang tular di mana ianya telah ditarikan ataupun telah dilakukan oleh seorang anak gadis berbangsa Melayu. Wah, betul, Farid. Inilah dia kata orang kemajbukan masyarakat kita, masyarakat di Malaysia, yang mana kita turut sama meraihkan perayaan-perayaan lain dan sama-sama kita meraihkan untuk terus mengukuhkan silaturahim tanpa kita mengira agama maupun bangsa, Farin. Okey, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini yang menarik perhatian kita di mana pergerakan beliau. Kalau kita melihat daripada visual ini, kita tak sangka sebenarnya ada seorang gadis Melayu di dalam itu yang bukan saja menjadi ekornya tapi kepalanya tu, Syirah. Itulah kita dapat lihat satu tarian yang cukup lincah dan saya difahamkan bahawa ayah kepada gadis ini juga terlibat secara langsung dengan tarian lion dance ini juga. Dan ini sebenarnya sangat-sangat mengejutkan, dan kalau anda yang telah melihat sendiri di media sosial,
kita melihat sorakan-sorakan di mana mereka sendiri teruja dan juga sangat kagum dengan tarian dan kebolehan yang dilakukan oleh gadis ini. Betul-betul. Bukan mereka saja, kita di studio ini juga sebenarnya turut sama berbangga melihat seorang anak Melayu, gadis berhijab dengan lincah dan juga dengan aktifnya. Awak kalau susu buat tarian singa macam mana? Boleh? Okey. Comel. Okey, baik. Hari ini kita akan berkongsikan satu topik yang cukup menarik yang ada perkaitannya dengan para isteri dan juga Syirah. Tapi saya kira untuk ketahui lebih lanjut mungkin kita saksikan sesuatu agaknya. Boleh, jom kita saksikan dulu paparan yang telah pun disediakan. Okey. Farin, silap di situ. Bukan paparan yang disediakan. Sebenarnya kita nak bincangkan kepada anda semua antara apa tajuk yang bakal kami bawakan kepada anda hari ini. Bila dah jadi ibu, jangan lupa untuk jadi isteri. Ini adalah pada saya satu... Tadi keluar sekejap tu gambar isteri tu. Gambar isteri tu. Ini pada saya adalah antara satu perbincangan yang menarik kerana kadang-kadang si isteri ni lupa bila kita dah ada anak, tak dinafikan bahawa kita punya masa itu lebih kepada anak, terutamanya bagi mereka ibu-ibu muda yang ada anak kecil. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua, para penonton, Syirah punya anak yang baru berusia 6 bulan. Okey, mungkin ini banyak perkaitan juga pengalaman yang boleh dikongsikan oleh Syirah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ini juga kerana untuk para suami ada pernah dikongsikan juga artikel ataupun situasi di mana suami dia macam merajuk. Dia tak tahu macam mana nak cakap. Dia nak rasa cemburu dengan anak yang baru lahir itu pun juga salah. Dengan anak-anak juga pun tak boleh juga. Jadi satu dilema di mana kita rasa perlukan satu perbincangan dan juga panduan untuk kita semua bersama dengan tamu-tamu kita pada hari ini. Okey, kita nak mengajak mereka untuk berkongsi pendapat dan komen di Facebook kita Wanita Hari Ini TV3 dan juga jangan lupa Instagram juga TikTok kami WHI TV3. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan ke perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hai. Pengantin baru macam mana? Baru lepas kahwin ni macam mana? Best ke? Belum lagi makcik. Kerana itu yang makcik masukkanlah. Kau uzur ke? Tak, bukan macam tu. Cuma... tak boleh ambil mudah benda macam ni. Ini kan tanggungjawab dalam rumah tangga. Saya tahu makcik. Cuma satunya je lah. Kenapa tak bulan madu ke? Tak. Abang ada sebut pasal bulan madu. Cuma itulah makcik. Adam. Kenapa dengan Adam makcik? Mana dah tahu Ihsan rapat sangat dengan Adam. Lupa yang lain-lain. Bukan sebab itu makcik. Lah, kadang-kadang kita kata tak. Tapi memang itulah dianya. Tapi makcik pun tahu kan? Adam kan segala-galanya untuk abang. Lah, Ifah pucuk dia. Makcik boleh jaga Adam. Kalau lama pun 3-4 hari je. Makcik rasa elok juga pisah dengan Adam kejap. Kalau tidak, dia terlalu manja nanti. Saya risau juga nak tinggalkan Adam. Maklumlah kan saya masih menyusukan dia lagi. Tak sampai hati makcik. Oh, Adam dah boleh minum susu botol dah. Ifah kena ingat. Ini tanggungjawab isteri. Nampak, itu adalah salah satu situasi untuk buka topik kita pada ini, di mana topik kita hari ini adalah mengenai isteri bila dah jadi ibu wanita bila dah jadi ibu jangan lupa jadi isteri. Dan ini cukup menarik sebenarnya. Kalau kita tengok tadi kan perbincangan, bukan saya nak lupakan dia, saya ada hal saya kena jaga anak saya dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak bincangkan sebenarnya bersama tetamu-tamu kita, Syirah. Kalau dapat saya perkenalkan, di sebelah kiri saya adalah Datuk Seri Datuk Dr. Fazila Muhammad. Datin Seri, maafkan saya. Datin Seri Datuk Dr. Fazila Muhammad Ali, Perundi Motivasi. Di kanannya yang cantik manis itu pula adalah Yat Hamzah, seorang selebriti dan juga artis, serta yang kanan tu pula. Ya, saya. Ya. Saya lama tak jumpa dengan Fizi. Sihat alhamdulillah. Dan juga seorang suami misali. Ya. Kadang-kadang ditali. Baik. Jadi hari ini satu perbincangan yang saya kira sebenarnya mungkin kita akan lakukan secara santai. Tetapi sebenarnya kalau kita lihatlah, saya nak buka sikitlah. Macam saya kata tadi pada awal, ada para suami yang merajuk. Sebenarnya bila pun dapat anak tu rasa macam terabai, dipinggirkan, cakap tak tahu. Sebenarnya kalau dibiarkan jadi satu masalah. Betul. Tetapi ini yang kita nak bincangkan supaya kita dapat menyemarakkan lagi rumah tangga kita. Betul tu, Farin. Kalau dapat saya buka perbincangan kita pada tengah hari Jumaat yang mulia ini.
Kenapa orang kata kalau kita dah jadi ibu, jangan lupa untuk jadi isteri? Kenapa wujudnya perkara ini? Kalau saya dapat mulakan dengan Datuk Seri. Perkara ni adalah common, yang biasa ya, yang kita tengok kadang-kadang suami merajuk isteri asyik tengok baby dia ya, dan sepatutnya kita kena pesankan kepada isteri-isteri muda ya, jangan hanya tapi dia selalunya isteri-isteri muda ni selepas bersalin dia akan hormon dia akan jatuh. Bila hormon jatuh dia jadi ada yang merian, ada yang fikiran yang tak berapa settle, ada yang mengingatkan waktu bersalin itu adalah sesuatu yang amat yang pertama yang dia rasa trauma. Jadi trauma ini juga menyebabkan dia takut nak layan suami. Itu satu daripada akibat hormon. Okey. Ya. Tetapi kita kena pesan kat dia, mamak ni kena pesan selepas 50 hari, 40 hari jaga suami sama, tengok sama. Walaupun kita ada dalam pantang, kita kena ambil perhatian pada suami. Ya, kerana anak kita kasih sayang bersama-sama. Yeah. Jangan hanya tumpukan kepada baby sekejap saja, tapi bapaknya juga perlukan perhatian. Bapaknya juga baby. Ini Baby besar. Okey. Baik, itu kalau saya suka dengan Datuk Dr. Fazila ni sebenarnya kalau cakapnya macam ibu-ibu, mak-mak, pesan pada anak-anak. Okey, tapi saya nak tanya man to man talk lah. Fizi, silakan. Fizi, okey. Pengalaman pertama bila isteri tu baru dapat anak dan sebagainya. Ada tak dilema ataupun satu perasaan macam alamak kasih dah terbahagilah, perhatian dah kurang lah. Apa perasaan? Dia tipulah kalau kita tak rasa dilema itu sebagai seorang bapa. Semestinya kita merasai benda itu. Tapi inilah kita faham sebelum ni kita habiskan masa dengan isteri kita. Dan isteri kita habiskan masa dengan kita 24 jam sehari. Betul. Pergi mana-mana pun sama-sama. Jadi bila dah ada anak ni, pada permulaannya saya rasa macam macam terabai lah. Rasa macam, okay. Ada rasa macam tu? Adalah sikit lah kan. Rasa macam Mengaku, sikit anak. Okey. Kan? Kita yang benda yang bukan salah kita pun kita kena marah. Contoh, apa ni tidur yang kerja kan? Anak tengah menangis pokok tak dengar. La ilaha illallah. Kita ni penat. Tapi kadang-kadang bila kita fikir satu sudut yang balik, inilah di antara cabaran dalam perkahwinan dan ini di antara penguat kasih sayang kita dengan isteri kita. Kan? So bagi saya pada permulaannya memang rasa macam tu. Benda itu is a normal thing. Tapi lama-lama kita dah hadap pada benda tu kan. Anak beranak masuk 3. So kita masuk 3. Alhamdulillah. Dah memahami, dah biasa dah lah macam ni. Fizi, saya suka tadi perkataannya. Inilah dia cabaran dalam rumah tangga untuk menyiratkan rumah tangga. Jealous dengan anak sendiri ke? Tak. Okey. Dia bukan jealous. Perhatian tu kita rasa macam tak payah perhatian kat aku pun. Dia macam tu. Okey, baik. Kami nak kongsikan kepada anda antara feedback ataupun maklum balas yang kami terima daripada penonton setia kami di Facebook. Iaitu Fatin Nuihah katanya. Suami kena turut bekerjasama kerana penat jaga anak ni sangatlah mencabar. Dari segi emosi seorang ibu, lagi-lagi ibu baru seperti saya banyak perkara yang kena belajar katanya. Baiklah. Baiklah, kita nak tanya kepada ibu lama. Sekarang dah ada berapa orang anak? Alhamdulillah 5. 5 orang. Alhamdulillah. Banyak pengalaman ni. Yang paling kecil setahun setengah. So memang sibuk lah. Okay, baik, mungkin Yat boleh kongsikan kepada penonton atau kami sendiri di sini. Apa agaknya perbezaan semasa Yat bergelar isteri dan juga selepas bergelar ibu? Apa perbezaannya? Paling menarik soalan tu. Betul kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Sadul Ayam semua. Okey, sebenarnya saya sebenarnya bila ditawarkan untuk berbincang untuk topik ni kan, saya rasa macam satu tamparan jugalah sebab betul kadang-kadang kita sebagai isteri ni memang mengaku jugalah Fizi doktor memang kadang-kadang kita terlupa untuk menjadi seorang isteri yang kata boleh bahagikan masa untuk suami dengan anak. So memang mula-mulanya tu bila ada suami itu of course kita perhatian kita 100% untuk suami sahaja dan diri sendirilah. Tapi bila dah tiba-tiba ada anak, tapi kita dah buat persediaan tau. Kalau saya rasa tak timbul masalah kalau kita dah prepare awal-awal, maknanya kita dah bincang dengan suami. Lepas ni kita kena bukan berseorangan dah, kita kena ada ramai dah. Ini strategi dah bincang awal lah ni. Dah bincang awal. So bila dah bincang awal, benda tu kalau dah jadi dah tahu dah. Okey, sebelum kita dah bincang plan kita untuk buat benda ni macam mana.
kan memang akan betul. Saya akui kadang-kadang kita dah terlampau penat kadang-kadang kan doktor kan. Bukan suara anak makan, bukan anak. Kadang-kadang kita dengar selalu kan anak-anak yang tertidur masa makan. Ni mak tertidur masa suruh anak makan. Sebab letih sangat. Betul. Ini memang saya tak nafikan. Benda ni betul-betul terjadi. Pada saya dan saya ramailah. Benda tu sini macam kadang-kadang suami dah balik rumah, kita tak sempat nak buatkan air, dia dah ada kat dapur. Dia siapa kita dulu kita tak sempat nak orang kata sambut dia lah kat depan pintu lah. Macam Fizi mungkin mesti sambut. Sambut. Tengok kadang-kadang kita tak sempat sebab kita berperang dengan anak kat dapur kan. Anak kecil-kecil. So sebab itu suami, alhamdulillah saya digunakan suami yang memahami. Alhamdulillah. Dia memang saya dengan dia memang dah bincang kita ni teamwork. Saya dengan dia teamwork. Kan kita macam kita coach, laki bini, anak-anak kita ni player. So kita kena pandai atur strategi. Kadang-kadang memang dia akan merajuk betul. Macam Fizi kata. Kamu tak boleh merajuk? Tak dia jenis yang tak, dia senang sikitlah kena bujuk. Tapi kita tahu nak kodok macam mana. Contoh kalau kita dah terlebihkan masa untuk kerja dan anak, kita kena kodok. Dan saya catat apa benda yang saya terlupa nak buat untuk dia. Kalau saya lupa catat, dia cakap Bi saya ada minta kat benda B satu benda tapi Bi tak buat lagi. Saya minta kat Bi saya masakkan saya punya singgang tapi Bi tak buat lagi sampai sekarang. Saya akan kodok balik dan buat benda tu. Ya, sebab dia timbul bagi kita manusia. Kurang-kurangnya dia memberi ingatan saya nak yang ini. Saya teringin lama tak makan. Tapi dia tak boleh kata I nak singgang ya. You buat esok. Tak boleh. Teringin sangat nak makan singgang lama. Itulah. You pandai buat singgang macam ada I buat dulu sedap sangat. Dia kena cakap gitu. Sebab apa? Tanpa perbualan yang menarik hati. Communication kan. Jadi isteri akan merajuk. Mana dengan yang kecil ini, yang besar ini, yang sekolah ini. Jadi dia kena sama-sama faham. Tapi cara menanya, bukan cara yang mengarah. Cara minta perhatian. Dia boleh kata, sayang, jangan lupa sayang. Dulu masa sayang. Tapi sekarang layang-layang. Jadi kata, sayang, boleh tak nak jangan ubah. Kalau sayang dulu masa berkasih, sayang masa berkahwin, tapi bila dapat anak hilang maknya. Mami, panggillah dengan panggilan yang sweet tu kan. Itu yang dia nak. Okey. Kalau kita tengok tadi situasi tu saling memahami. Dia dah ada strategi. Dia dah nampak ini untuk pasangan-pasangan mata. Okey, sekarang ni pun ramai pasangan-pasangan muda sebenarnya. Okey, mereka berkahwin dan kemudian ada anak kan. Tapi mereka sebenarnya tak bersedia sesedia Yat dan suaminya tadi. Dan banyak perkara yang berlaku. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan apa situasi-situasi yang berlaku dalam masyarakat kita yang menimbulkan bila dah timbul rasa bukanlah cemburu, terabai sebenarnya. Sedangkan ini sepatutnya proses semula jadi. Suami kena faham. Suami sebelum apa-apa dia baca buku dulu. Apa yang patut dia ada sebelum persediaan dapat baby. Of course kita kena siap perbelanjaan untuk beli susu dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu dari segi psikologinya dia kena menyediakan isterinya dan dirinya sendiri bahawa kita ada anak bertambah ni makin banyak tanggungjawab. Tetapi perhubungan kita macam mana? Ya, jangan pula isteri dah dapat baby pergi duduk bilik sebelah bagi minum susu semua baru datang kat dia dah tengah malam ya. Jadi dia rasa itu dia tertinggal. Biar sama-sama kita jaga anak kita. Ya, sama-sama ambil tahu ni dah minum susu belum, ni dah kencing ni, dia tukang buka pun boleh tolong. Ya, tak salah. Tak hilang ego orang lelaki tu tak hilang. Bila buka pampers tu tengok anak calik ini ya, tak hilang. Ego tak akan hilang. Tapi menjadi bertambah pahala sebagai seorang bapa. Ya, satu fitrah. Membantu isteri dan juga menyayangi anak dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, saya dengan Fizi betul. Alhamdulillah. Kan, kita kan bantu isteri kita ya. Alhamdulillah lah. Itu dia. Bila Datuk Seri ada dalam sesetengah keluarga kita, mereka mengamalkan menggunakan anak-anak ini sebagai satu medium komunikasi. Pergi beritahu dekat mak, tolong buat air contohnya. Adakah ini satu komunikasi yang sihat? Macam mana? Tapi kalau mak dia depan mata, ngapa tak cakap? Ya, tapi kalau pergi kat dapur, yalah dia baru balik kerja, tolong cakap dengan mama nak air ya. Abah nak air. Ataupun dia pergi dapur sendiri tengok, pegang belakang isteri dia. Buat apa ni? Ya, macam mana budak-budak menangis ke? Pegang belakang. Ciumlah pipi sikit. Isteri kita tu kalau kita balik dia tengah penat ya, walaupun masam di dapur tengah masak asam. Tapi biar dia rasa
sesuatu yang disayangi, dia dipuji, dia dihargai. Gunakan perkataan-perkataan itu. Merangsangkan lagi supaya dia membuat kerja-kerja menjaga anak, menjaga suami. Jaga anak tak. Dia lagi semangat sebenarnya bila suami bagi pujian. Betul. Bagi kata-kata orang kata sokongan. Lagi kita tak kisah sebab kita kan selalu kan perempuan sekarang ni zaman sekarang. Kita akan pegang suami sebenarnya tugas isteri ni kan melayan suami dengan melahirkan je. Yang lain-lain selalu kita dengar lain-lain ustaz kata tugas lain-lain semuanya suami yang buat. Habis tu isteri tugas apa? Kalau kita hanya macam melayan suami dan juga melahirkan anak, so suami semua dia yang kerja. Macam saya rasa tak boleh. Kita memang teamwork. Kita atas ihsan isteri, kita buat kerja lillahi ta'ala untuk kesejahteraan keluarga kita. Betul tak? Betul. So kita buat sama-sama. Macam suami saya, alhamdulillah. Dia penat macam mana pun, dia balik, dia tengok anak-anak tak mandi, dia akan mandikan dulu. Anak-anak belum makan, dia akan suap dulu. Alhamdulillah, itu rezeki saya. Bab yang ini saya sukalah. Suami saya ni. Jadi saya harap ramailah suami-suami di luar sana yang ada rasa tanggungjawab macam ni, macam Dr. Asham, Dr. Fizi. Kita penat sama-sama. Sebab kita, sebab apa tahu? Biar kerja kita bersama, masa maknanya kita kerja semua selesai awal, sama-sama, so kita boleh ada masa bersama. Quality time. Tak kisahlah pagi, masa kalau subuh ke. ke. Budak-budak tu suruh tidur awal. Pagi tidur so, malam awal. sebelum tidur kan. Jadi tak ada biarkan depan TV dia duduk tengok. Yang ni tengok TV. Yang ni buat kerja sekolah. Yang ni baby dah duduk dukung ni nak isap susu. Ya, bapak dia tengah ya. Jadi dua-dua tu kena kerjasama. Bapak dia mungkin masuk bilik tidur. Ya, dia abah tengok macam mana tepuk-tepuk sikit yang 2-3 tu. Yang kecil sekali mak tengok. Itu kerjasama, mesti timbal balik bersama-sama. Okey, baik. Untuk seorang suami lah, seperti Fizi sendiri lah. Daripada sekarang nak masuk 3 kan? Ke nak masuk 4 ni? On the way 3. On the way 3. Okey. On the way. Jadi kau tengah mencabar juga dia kan? Okey. Tetapi sebenarnya kan, kalau cara kita nak menyesuaikan, okey, apa beza pula sudut pandang seorang suami ketika sebelum kita menjadi suami dan setelah menjadi ayah ni? Kita nak perbezaan itu. Banyak perbezaan dia. Kalau sebelum kita menjadi seorang suami, kita tak memikirkan hal-hal yang lain. Kita hanya memikirkan kita saja. Jadi bila fasa kita beralih kepada kita menjadi seorang suami ni, kita memikirkan permasalahan ehwal isteri kita. Jadi bila kita jadi seorang ayah ni, bertambah lagi kita punya satu fasa pemikiran kan, anak pula. Kan, anak daripada segi pakai minum, makan, lepas tu pembelajaran anak-anak bagaimana dan masa kita. Kan, contoh, saya bertugas sebagai penyampai radio ni memang sangat sibuk. Saya bangun awal 4:30 pagi. Pukul 5 saya dah sampai di studio 5 suku dan kadang-kadang kita balik pukul 3, pukul 4 petang dan sambung lagi ada syuting pukul 11 malam baru kita sampai rumah. Kadang-kadang nak habiskan masa dengan anak-anak tu seminggu adalah 3-4 kali. Kan, itu tuntutan kerja yang harus kita lakukan. Itu tugaslah, itu tugas yang mencabar. Yang waktu muda okeylah, tapi kalau pertengahan umur tu mungkin tidak sesuai lagi. Tapi tugas-tugas mencabar. Tapi ada lagi satu kekangan akan timbul jika sekiranya anak sakit. Lahir-lahir anak tu sakit. Tuhan duga kita. Yang demam, yang sakit, ada yang jadi kurang upaya ke, ada yang jadi berbagai-bagai ujian Allah. Ini juga kena ada kefahaman di antara isteri dan suami. Banyakkan berbincang lah. Saya banyakkan berbincang, banyakkan berkomunikasi. Kita kena faham. Kadang-kadang kan, pemikiran sebagai seorang lelaki dia kata, alah, orang rumah ni duduk kat rumah je. Apa sangat yang kau buat kat rumah? Saya pernah satu hari tu, isteri saya bagi dia keluar me time dengan kawan-kawan dia. Jadi saya jaga anak-anak. Baru saya faham. Baru sedar. Penatnya menjadi seorang suri rumah tangga ni. Betul. Saya itu pun saya orang cakap, macam mana isteri boleh, kita kan kejap je dengan anak kadang dah tak sabar dah. Betul. Kita cuci rumah tingkat bawah. Betul. Lepas tu kita basuh kain. Angkat kain kat ampayan, basuh pinggan, lepas tu terbongkar. Kita punya penat. Itu kata macam mana seorang perempuan ni boleh menguruskan rumah, kan? Memanglah kita faham dia punya rungutan tu kan. Baru kita faham bagaimana. Jadi suami-suami di rumah sana tu cuba jadi suri rumah tangga. Tahu anda faham. Kena cuba. Yang terawal bangun, yang terakhir tidur. Okey, baik. Itu dia antara pesanan yang saya kira boleh dijadikan panduan kepada lelaki-lelaki dan juga mereka yang bergelar suami di luar sana. Baiklah, kita akan banyak lagi soalan yang bakal kami tanyakan. Tapi sebelum itu, kita nak dengar pandangan orang ramai mengenai topik ini. Jom kita saksikannya.
Okey, bagi I sebab memang susah nak bahagikan masa sebab bila kita jadi ibu, lepas tu in the same time kita jadi isteri. Tapi kalau ikutkan sunnah kan, memanglah kita kena lebihkan suami dulu. So kita kena pandailah bahagikan masa. So kalau I akan make sure waktu siang tu bila suami pergi kerja, I spend time dengan anak. So bila malam, bila diorang dah tidur, then I bolehlah spend time dengan isteri, suami. So macam you masakkan pun macam bagi anak-anak makan dulu kalau tak sempat dulu kan. So nanti dia dah layan suami you. Kalau dulu kahwin kalau tak ada anak, memang senanglah hidup you. Memang you fokus kat seorang je. So bila anak, tapi actually suami pun kena faham lah. Bila kita anak, especially anak tu kecil. So, memanglah kita kena lebihkan dengan anak dulu. I memang I kena ada macam like me time, kena ada me time dengan husband I, kena ada date night. So kita tak hamba tau kita punya, sebab kita tengok orang yang sama je. So nanti kan kalau kita duk fokus itu, nanti suami kita macam neglect dia kan. So macam I memang daripada awal memang tak pernah macam kena ada time-time yang special untuk kita berdua. Untuk yang segi kelebihkan anak tu, mungkin anak-anak kecil, anak-anak kan nak perhatian lebih. Macam I dulu lah, memang banyak masa untuk anak-anak. Kadang kita solat tu kadang lambat apa semua sebab anak kan time tu lah dia nak kelingi dia budak-budak kan, beza kan. Itulah banyak masa dengan anak-anak lah masa dulu, masa budak-budak kecil. So husband ni kadang-kadang husband kena faham lah. Faham keadaan isteri dia tu macam mana. And then isteri ni duduk rumah, bukan duduk saja. Banyak benda yang buat. Kita ni sebenarnya housewife. I pernah jadi housewife. Housewife ni kerja lagi banyak daripada kita yang bukan housewife. Itu dia luahan dan pendapat wanita, juga saya pasti para isteri. Jadi awak sebenarnya macam awak yang ini Syira sebenarnya baru 6 bulan tau. Dia baru jadi seorang ibu. Betul. Alhamdulillah. Suami awak abaikan suami awak ke? Tak ada, saya tak pernah. Betul, tak ada, saya tak pernah abaikan suami saya. Tapi saya tak nafi masa dengan anak tu lebih, sebab baby kan, masa dengan anak tu lebih, tak adalah sampai lupa, cuma dia bolehlah uruskan diri dia sendiri. Dia pernah mengadu tak? Dia pernah mengadu tak? Tak pernah. Alhamdulillah, saya ada suami yang memahami. Dia tahu kadang-kadang saya penat, so dia tolong uruskan baby. Iya ke? Macam tadi, tak ada. Tapi kita buat panggilan kepada suaminya, kepada Pak Farid. Assalamualaikum. Okey, baik, kita terus bersama dengan tetamu kita. Baiklah, Yad, saya nak tanya kepada Yad. Kalau kita bercakap mengenai peranan seorang isteri, mungkin menjaga keperluan suami dan sebagainya, makan minum, sambut suami balik dari rumah dan sebagainya. Bagaimana pula pada pandangan Yad dari sudut penampilan seorang isteri? Kadang-kadang kita dah jadi ibu ni, kita selesa berbaju kelawar mungkin di rumah dan sebagainya. Kita tak sempat nak mandi sebab urus anak. Yad sendiri macam mana? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sangat suka soalan ni. Saya tunggu sebenarnya sebab saya akui bila kita dah terlampau sibuk kat rumah, kadang-kadang memang wanita yang bergelar ibu ni, dia punya tugas kat dapur. Memang tak berhenti, dapur dengan anak-anak. So dia dah jadikan rutin pakaian ni, pakaian yang mudah kita capai, yang selesa, jadi macam dress code lah untuk bekerja kat rumah, kat dapur. Jadi saya rasa uniform dress code kita, uniform kita. So yang mudah tu maknanya yang tak cantik lah, yang serabai. So yang itu kita kena, mungkin untuk ibu baru benda ni praktikal, tapi sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kita bersalah bila kita tahu suami ni, kita kena jaga dua tau, dia punya perut dan juga mata dia. Jadi jangan salahkan suami kalau suami komplain ke itu ini. Kita kena jaga mata dia, iaitu kita kena cantik walaupun di dapur, walaupun di rumah. Saya dulu pun sebab mungkin orang kata Bonnie sebagai seorang selebriti, bekas selebriti kan. Sebab dia biasa melawar kat luar, jadi terbawa-bawa sampai ke rumah. So saya memang tak sempat make up macam mana pun, lipstick merah mesti ada. Tanya dekat anak, tanya dekat. Jadi kalau kat rumah kalau memasak pun pakai baju ni ke? Tak adalah. Baju still baju di rumah lah. Yelah. Kan? Tapi bila suami ada, saya tahu suami saya akan balik, saya akan pastikan saya akan baju yang elok, yang macam walaupun tak adalah cantik mana tapi presentable, sejuk mata mandang. Baju kelawar ni suami saya tak ada komplain. Tapi saya sendiri pun tak selesa pakai selalu. Kadang-kadang nak ada wangi sikitlah. Itu wajib. Saya memang hantu perfume. Saya nak masak, saya ada perfume saya. Nak dengar anak-anak ada perfume-nya. Bila suami balik kena spray lebih lagi. Bila suami bersama dengan suami lebih lagi. So kena make up, kena pakai baju walaupun kita kat dapur, pakai baju tapi yang sesuai lah.
Kena ada, itu tanggungjawab kita. Okey tu. Saya kan bila selalunya lah ini sangat klise lah, sinonim lah. Kalau orang melihat kita di TV, orang kata bolehlah bekas selebriti, bolehlah gini, dia memang dah gini. Bagaimana kita nak memperbetulkan persepsi itu? Tak kira siapa pun anda, seorang isteri, seorang ibu, tak kira. Orang kata mungkin ada dia baju mahal, baju murah, wangi tak wangi, tapi apa yang sebaik-baiknya ataupun sekadarnya presentable. Maknanya ada pakai baju atau kalau nak pakai seluar, pakai blouse ke apa, kita tak tutup urat tak apa sebab kita di dalam rumah. Rambut tu biarlah selesa. Kalau anak rambut panjang macam ni dengan sana sini tak boleh juga. Kalau boleh ikat atau potongkan. Bedak pun sekadarnya, janganlah pakai bedak sejuk tepek-tepek tu. Tengoklah. Takutlah suami tengok macam mak dia je. Ya. Jadi mak dia lagi elok kadang-kadang. Jadi pakailah powder. Pakai powder baby pun ada pada bau baby je. Pakailah sikit lipstick macam ni kalau nak bagi elok ya. Lepas tu presentable, maknanya bersih. Yang penting nampak bersih. Sempat gosok gigi ya. Sempat gosok gigi, jangan pula tak sempat gosok gigi, tak sempat basuh muka, tak sempat. Itu setengah orang macam itu ya. Tapi make sure kita nak masak, kita nak jaga anak, bersih. Pakai yang bersih. Jangan bekas masak tadi, bekas sambal, duk cili, tumbuk cili. Ada pegang anak. No, that's not right. Kalau nak masak, nak basuh, pakai tu yang baju masak tu. Apron. Pakai baju. Kalau nak tukar baju mungkin tak sempat kan, kalau pakai apron tu boleh lah. Lepas tu, itu yang tu. Jangan yang cili tu diselomokan kat suami. Itulah dia. Itu kadang-kadang panas. Kerana duduk di tepi api, duk masak. Anak lagi bising. Panas. Balik suami. Lapar. Nak makan ni, nak makan tu. Betul. Imagine. Itu yang buat isteri naik darah tinggi, naik bising. Tak salah isteri juga. Suami kena faham. Dia pergi kat depan. Masak apa sayang? Itu dah lembut turun dah. Dia punya degree dia. Kalau masak apa? Mama masak apa ni? Tak sedap pun. Jangan pula kita nak berlawan dengan anak pula kita nak perhatian, kita minta menyindir. Cik pasal namanya tu. Baik, macam Fizi dulu. Adakah isu penampilan ini menjadi satu isu hangat ataupun perbualan hangat lah antara Fizi dan juga isteri? Nak tengok isteri secara cantik. Iyalah, sebagai seorang suami, tipulah kalau kita tak nak tengok isteri kita tu cantik. Kita mesti nak tengok isteri kita cantik. Bagi saya, sebab isteri saya memanglah cantik. So, dia pakai pun cantik. Alhamdulillah. Tak ada masalah, bagi saya memang tak ada masalah. Suami pun handsome, alhamdulillah. Tapi memang kena lah. Cara suami nak tegur isteri senang aja. Belilah lipstick, belilah bedak apa semua, and then bawa balik. Ada orang jual kat office tu, saya belilah untuk awak. Tapi doktor, kadang-kadang kita beli tak kena dengan selera dia pula. Macam mana tu? Bagi dia duit. Betul itu. Anak awak belilah apa yang untuk mencantikkan diri. Okey, itu daripada pandangan seorang suami yang memang kita mengharapkan juga. Dan okey, baik, di penghujung perbincangan kita ni sebenarnya seronok kita bersembang ni, satu yang penuh kata ilmu dan juga inspirasi untuk pasangan berumah tangga di luar sana. Okey ya, ini satu yang saya betul-betul nak tanya. Kadang-kadang para suami tidak memahami di mana kalau wanita dalam pantang ni ada depresinya, ada banyak fikirannya. Jadi tolong kongsi bersama kami apa yang perlu kami faham untuk mereka yang mungkin dah jadi ibu ni. Silakan ya. Dilemanya. Lelaki, suami tak faham isteri yang ada depresi, ada meroyan dan sebagainya tu macam tu. Itulah dia. Persediaan sebelum kita buat sesuatu, kita perlu ada preparation kan. Nak jadi DJ, nak jadi pengacara, nak jadi doktor. Macam tu juga nak jadi suami. Perlu ada persediaan. Wajib tahu hukumnya. Jadi bila kita tak ada ilmu, tak tahu apa benda yang kita buat, maka benda itu akan merosakkan segala benda yang kita nak buat. Nak bina rumah tangga bukannya mudah. Nak meruntuhkan lagilah senang sebenarnya. So kena ada persediaan dan macam kita cakap di awal tadi, communication dengan pasangan terpalinglah. Benda yang kecil macam sekarang ni, zaman sekarang tak boleh lagi dah isteri nak mengharap suami faham apa yang kita rasa dan isteri faham apa yang suami rasa, tak boleh. Benda itu tak wujud. Dalam filem mungkin ada, tapi suami isteri kita ni kena luahkan juga. Suami dan isteri ni dia kena belajar ada 5 bahasa
bahasa cinta. Okey, apa dia tu? Apa 5 bahasa? Antara Yang bahasa pertama. cinta ialah yang pertama puji-pujian, memberangsangkan. Cantiklah you hari ni. Lawalah, mami ni cantik. Okey. Puji. Naik. Isteri pun semangat nak cantik. Ataupun suami baru naik pangkat, kita pun, oh congratulations sayang, you dapat naik pangkat. Jangan, alah aku ni duduk cerok dapur, kau pergilah kerja mana ke. Masakan doktor, masakan. Masakan lagi isteri. satu puji masak sedapnya. Ya. Menjilat jari. Begitu saja pun dah sudah memberangsangkan. Tetapi ingat, ingat satu masa kita berdua kena pergi tengok wayang ke, hari birthday pergi makan sama ke, jangan bersama-sama dengan anak-anak. Okey, baik. Okey, seringkasnya daripada seorang suami, pesanan kepada mungkin harapan bagi isteri walaupun dah jadi ibu ni, jangan lupakan suami. Dia yang paling penting sekali, kita kena saling memahamilah, ya. Faham, I faham you, you faham I. Macam yang topik kita pada hari ni, bila dah jadi ibu, lupa jadi seorang isteri. Kadang-kadang lelaki pun sama. Bila dah jadi suami, lupa dah jadi bapa, lupa nak jadi seorang suami. Dia sama. Dia pun sibuk dengan anak, betul. Isteri pula dia ni. Betul, pula. dia memang sama. Jadi kita kena saling melengkapi lah, satu sama lain. Dan yang paling penting sekali komunikasi. Kita kena, kadang-kadang lelaki ni dia tak faham. Kena bagi tahu. Dia nak orang faham-faham. Kenalah kita dan juga bagi tahu komunikasi. apa yang wanita itu mahukan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya kita seronok sebenarnya berbincang macam ni kan. Panjang lagi dah panjang dah ni cerita ni. Tapi itulah dia masa mencemburui kita. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datin Seri Datuk Dr. Fadilah Muhammad Ali, kepada Yat dan juga kepada Fizi atas perkongsian yang saya kira ramai orang di luar sana dapat manfaat yang sebaiknya. Kata kuncinya adalah kerjasama dan berbincang. Komunikasi itu tadi. Okay, terima kasih sekali kepada tamu kita dan juga kepada mereka yang berkongsikan pendapat mereka di Facebook kami. Baik, kita berehat seketika. Sekembalinya sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Amir Masdi dengan lagu terbaharunya. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Saja aku yang salah.
dia. Apa yang saya dengar recording inilah dia yang dipersembahkan live di Wanita hari ini, tengah hari ini. Dia sengaja nyanyi sedap-sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Sehat, hari ini. Thank you for having me. Terima kasih. Amir, sengaja yang terbaru. Apa yang sengaja ni? Apa yang sengaja? Kita kan. Sengaja lagu yang terbaru daripada saya yang dicipta oleh Hang Nadim dan Bunga Cantik. So lagu ni dia mengisahkan tentang macam kita, contohnya saya sering apa je yang saya buat semua salah. So dia konteks dia begitu. Tapi bukanlah saya lah, tapi dia lebih kurang macam itulah. Penceritaannya lah. Jadi saya difahamkan bahawa lagu Sengaja ini juga adalah antara impian Ibu Amir. Boleh ceritakan sikit tadi sebaliknya? Awak pergi cari Ibu saya Amir interview sendiri. Ibu Amir. Betul. Saya memang dari dulu dah lama dia memang teringin untuk macam tengok anak dia ada karya daripada Hang Nadim dan Bunga Cantik. So, terima kasih kepada Hang Nadim dan Bunga Cantik kerana menyampaikan ataupun successfully made my mom dream came true. Itu untuk Ibu Amir sendiri. Setelah berjaya merealisasikan tu dan kemudian ibunya mendapat impiannya dan kemudian Amir sendiri dapat bekerjasama, apa perasaan mungkin? Saya rasa terharu dan saya rasa bangga sangat sebab saya diberi kepercayaan daripada komposer yang sangat hebat, Hang Nadim dan Bunga Cantik, untuk menyanyikan lagu yang sangat mendalam seperti lagu Sengaja ni. Macam mana proses dia? Adakah Amir pergi approach ke ataupun macam mana? Dia macam mana? Mak Amir kepada Hang Nadim ke? Dia lebih kepada management saya juga yang banyak buat kerja di belakang tabir supaya dapat hasil karya daripada Hang Nadim juga. Dan dia juga sebenarnya daripada seorang penyanyi yang sangat-sangat hebat. Betul. Baik. Jadi apa harapan Amir untuk lagu Sengaja ni sebagai buatangan terbaru? Saya berharap lagu ni dekat dengan semua pendengar dan juga saya harap lagu ni dapat pergi jauh lah. Mileage dia besar, insya-Allah. Jadi peminat boleh saksikan lagu ni dah pun dikeluarkan, betul? Yes, lagu Sengaja dah boleh didengari di semua digital streaming platform dan juga lirik video ada di YouTube. Just search Amir Masdi Sengaja. Walaupun anda semua tak sengaja untuk search, sengajakanlah diri anda. Tapi kalau kita lihat sejak ayah ni juga Amir memang sangat aktif, bukan saja dengan persembahan di sana sini, dan mungkin agaknya kalau peminat bertanya-tanya juga apa perancangan ni. Mungkin tahun ni baru awal tahun ni ada berapa banyak lagu nak dihasilkan? Saya excited untuk tahun ni. Sebab saya dan juga tim saya memang plan untuk adakan album yang pertama Amir Masdi. Dan juga insya-Allah kalau rezeki akan buat showcase untuk anda semua peminat di luar sana, especially to Empire and juga my supporters yang dah 5-6 tahun support saya. InsyaAllah saya akan hadiahkan dengan sebuah showcase untuk anda semua. Bila tak tahu lagi? Bila tak tahu lagi. Tapi saya target tahun ni. InsyaAllah. Baik, Amir, sedikit kata-kata buat peminat anda di luar sana dan kenapa mereka kena saksikan sekali lagi lagu Sengaja ini. Di mana kelinikannya? Nak follow Amir juga, mana yang belum follow lagi tu, silakan. Assalamualaikum kepada semua penonton Wanita hari ini. Terima kasih kepada Wanita hari ini sebab sudi menjemput saya, dan terima kasih kepada semua penonton Wanita hari ini dan juga saya punya supporters Empire. Thank you so much for supporting me endlessly sampailah ke hari ini, dan jangan lupa untuk follow saya dekat Instagram kalau siapa yang belum follow, amir.masdi, dan Twitter amir_masdi, TikTok amir.masdi, dan YouTube Amir Masdi, boleh search. And once again thank you so much. Terima kasih Wanita hari ini. Syira, kita juga di Wanita hari ini, kami berdua dan juga Wanita hari ini nak ucapkan selamat berjaya untuk AJL nanti. Terima kasih. Apa persediaan tu? Ramai yang teruja juga ni. Persediaan sekarang saya rasa kami pun, saya dan juga tim Dayan Faiza pun dah juga ada beberapa meeting yang kita buat sebelum ni untuk dapatkan idea dan juga konsep untuk lagu dan persembahan sewaktu hari AJL nanti. InsyaAllah semoga segalanya dipermudahkan dan saya harap sangat time tu sihat. Tu je saya minta. InsyaAllah. Amin. Jadi kita ucapkan selamat berjaya untuk Amir untuk anugerah juara lagu. Terima kasih juga bersama kita pada hari ini. Amin. Baik, Syira. Bella, Farin. Okey, ini baru betul. Kita nak ke paparan yang tadi kita salah. Awak dah siap ke baju untuk Bayu Rashida? Belum lagi. Mungkin selepas saya saksikan paparan ini, saya ada sedikit idea nak buat macam mana baju untuk Raya Cina nanti. Baik, kita saksikan fashion tahun baru Cina. Pakai biru sama lah. Penampilan menarik sudah pasti menjadi satu kemestian
buat golongan wanita lebih-lebih lagi dalam meraihkan sesuatu acara seperti sambutan perayaan. Bersempena sambutan Tahun Baru Cina kali ini, jenama fashion terkenal tanah air, Inai Red tampil dengan koleksi terbaru mereka. Dalam menghasilkan rekaan yang lebih moden, koleksi kali ini yang diberi nama Lady Yi turut menggabungkan elemen budaya serta masih mengekalkan nostalgia gaya pakaian tradisional kaum Cina. Tahun ni, inspiration kami untuk Lady ini bertemakan lebih kepada chinoiserie, iaitu modern Chinese. So, elemen-elemen seperti the traditional Chinese seperti like butang Cina yang ada pada baju cheongsam dan cipau ni, kita olahkan dengan modern cuts. Dan kita ada siluet, memang siluet cheongsam is very fitted and very elegant. So kita mainkan dengan detail-detail seperti exaggerated sleeves, dengan olahan ruffles dan juga perincian-perincian lain seperti beading. Untuk pilihan fabric dan warna-warna juga, every collection, of course this is Chinese New Year. Chinese New Year kita perlukan warna yang a bit more vibrant. So di mana merah menjadikan pilihan utama, dan because Inai Red is always known dengan warna-warna lembut, pastel. So and I feel customer kita memang suka color-color yang lembut, sejuk macam tu. So we have a lot of pastels juga to complement yang color yang bold. Dan dari segi kain pula, fabric pula, kita banyak gunakan kain brocade yang berunsurkan bunga-bunga, a bit more sweet, sometimes extract juga, extract di mana macam ada watercolors. So very sweet looking types of fabrics. So kita banyak menggunakan brocade dan juga bagi kain yang polos. So kita ada guna macam kain shantung, kain taffeta untuk dapatkan a bit of that structure. So it's a combination of medium weight fabric dan juga lightweight fabric. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina dan juga kepada semua penonton wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Alahai, sweetnya. Alhamdulillah, terima kasih lah. Terima kasih itu bukan apa tahu. Kadang-kadang sebenarnya bila pasangan suami isteri yang dah mula menjadi ibu dan ayah yang baru ni, mereka kadang-kadang tercari masa untuk cari me time, menyemarakkan kembali rumah tangga mereka. Kadang-kadang mereka yang rapat dengan kita juga banyak membantu kita lah. Betul, itu gunanya adik-beradik dan juga... gunanya Gunanya adik-beradik. Itu gunanya adik-beradik dan juga penting untuk kita buat baik dengan jiran tetangga, sebab kadang-kadang waktu-waktu emergency kita boleh minta tolong daripada jiran tetangga kita untuk jaga anak-anak kita dan sebagainya. Dan kami nak kongsikan sedikit perkongsian daripada rakan-rakan kita di Facebook, antaranya dari Adi Fikri Anwar. Katanya, Alhamdulillah, isteri dengan saya bersatu jaga anak kecil. Nak masuk 8 bulan dan isteri masih panggil saya dengan panggilan baru-baru kahwin dulu. Wow. Tugas jaga anak pun kita orang agihkan, isteri mandikan anak dan saya pakaikan baju. Saya sediakan makan anak, isteri bagi anak makan. Kalau isteri tak larat nak dukung anak, saya ganti dia dukung. Alhamdulillah. Ni Allah kerja jaga sama. kami. Kerja sama, betul. Ini saya sebenarnya tersenyum daripada tadi. Ini sebenarnya daripada Khairul Rashikah ni.
Oh, dia kata apa tahu? Bila dah jadi ibu, jangan lupa jadi isteri. Tapi suami jangan lupa jadi bapa. Saya tahu tu sindiran tu sebenarnya kadang-kadang ada pada suami ni bila anak ni diserahkan sepenuhnya kepada isteri. Sebab tu kalau kita perbincangan kita tadi, tolong juga mandikan anak, tanya khabar dan sebagainya. Tetapi saya kira untuk hari ini, Syira, jangan lupa untuk menjadi isteri itu bagaimana kita selalu dipesan-pesan untuk melayan suami, kekal cantik dan sebagainya. Itu harapan seorang suami. Dan untuk para suami, saya berpendapat juga kita juga perlu memahami cabaran mereka. Kata kuncinya adalah perbincangan dan juga komunikasi lah. Macam tadi tetamu kita cakap, sebelum ada anak mereka dah berbincang terlebih dahulu. Ada anak situasinya begini dan begini, dan you pun kenalah tolong bantu I. Awak komunikasi awak dengan suami macam mana? Alhamdulillah, saya mandikan anak, suami bantu pakai baju. Macam ni, sama macam yang kau. Sama. Okey. Baik, dan kemudian yang paling penting aktiviti bersama-sama. Antara aktiviti bersama yang kita boleh lakukan termasuk di hujung minggu bercuti dan sebagainya ialah kita buat barbecue. Wow, sedap tu malam-malam berkumpul semua suami, isteri, jiran tetangga dan juga saudara. Tapi selalu bila cakap nak buat barbecue, kita nak perap dia dengan apa, nak masak apa. Jadi selalunya kalau Syira buat macam mana? Suka yang apa? Black pepper, brown sauce? Black pepper, brown sauce, mashed potato, coleslaw. Semua dia dah bagi menu. Lapar. Kerana menu tu yang kami nak bawakan kepada anda esok di hujung minggu Sabtu di Wanita ini, iaitu menu perapan ataupun barbecue. Jadi mungkin kita dapat inspirasi apa yang boleh menyedapkan makanan-makanan kita sewaktu membuat aktiviti bersama barbecue ni. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini, dan kami akan kembali lagi esok bersama awak, betul? Bersama dengan saya, dan jangan lupa minggu depan kita Raya Cina kami berdua. Teruskan bersama kami. Salam Jumaat, salam penuh berkat dan rahmat. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati.